Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan tafsir maudhu'i bagi surah-surah Al-Quran. Dan kita hari itu dah sampai pada perbincangan berkenaan dengan ayat 40 sampai 48 surah Al-Baqarah, di mana kita masuk pada tajuk awal, itu berkenaan dengan Bani Israel. Ni kita kata isi kandungan pertama, Bani Israel, dan juga kelayakan atau kemunasabahan ditarik dari mereka ni wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kepimpinan dan wahyu ditarik dari mereka. Kenapa? Dan dimulakan dengan ayat ni 40 48. Dalam tajuk ni kita bincangkan itu Allah Ta'ala sedang mengungkit kepada Bani Israel tentang apa nikmat Allah Ta'ala beri pada mereka. Dua kali Allah Ta'ala sebut, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Yang pertama tu Allah Ta'ala sebut suruh pegang janji. Yang kali kedua Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan bahawa Allah Ta'ala lebihkan mereka ke atas sekalian alam. So, untuk beritahu kepada mereka bahawa mereka sepatutnya berpegang macam mana Adam AS menerima tanggungjawab berkenaan. Maka kalau mereka nak menerima juga, maka mereka kena laksanakan tugas yang Allah Ta'ala beri pada mereka. Dan kita baca itu lepas Allah Ta'ala larang mereka membuat mencampurkan hak dengan batil, dan Allah Ta'ala suruh mereka wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Okey, itu kita baca. Alhamdulillah, kita sambung tentang isi kandungan ataupun dia punya hukum-hukum dapat istimbatkan daripada ayat-ayat yang datang dalam surah ini. Baik, ayat dalam potongan ini, ke surah ini, potongan ini. Hari itu kita ambil berkenaan dengan akidah, tajuk akidah. Kita dah baca itu tentang tajuk ini, dan kemudian kita dah masuk berkenaan hukum syariah yang dapat dia ambil daripada ayat ini. Itu kita ambil itu tentang hukum akidah ni. Hukum syariah dia adalah bahawa bila Allah nyatakan wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattakun, mana diharamkan menuntut ilmu agama demi kerana dunia. Belajar ilmu agama demi kerana dunia tidak boleh. Okey, dan ada juga para ulama mencabangkan dari tajuk ni, kita berkenaan dengan hukum mengambil upah mengajar Quran dan sebagainya lah, mengajar agama. Kerana asas pertama, agama ni bukan untuk penjagaan. Betul kan? Tu ada contradict sikit. Tak ada contradiction sini. Banyak bahkan bila kita bentang tajuk ni macam hari Khamis, tajuk ni bincangkan, ada akak-akak tu dia inilah menjadi macam bertekak sikit. Dia orang pun keluarkan hujah dan sebagainya. Kerana apa? Kerana dia kata, kau tak nak makan apa? Dan saya kata terus terang, saya kata benda ni bukan masalah makan. Kalau tidak, para ambiat cik makan dengan agama, jadilah macam ketua tarekat. Guru tarekat ialah buat kerja macam tu. Kalau dia kata Nabi buat benda perkara yang sama, jadilah macam kisah Arkam ke dan sebagainya, yang kita kata kumpulkan harta untuk ketua mereka. Sebab Nabi Islam bukan macam tu. Dan bahkan kita kata Islam ni diajarkan kepada orang ada duit ke tak ada duit ke tak kisah. Dengan asas itu kita kata itu kemestian yang mesti berlaku pada setiap orang yang mengajar agama. Mestilah benda tersebut bukan kerana keuangan bayaran. Bahkan kalau dia kata mereka ni ditanggung oleh kerajaan, itu tak mengapa. Tapi kalau dia kata untuk dia mencari wang ataupun kemewahan dengan apa yang dia perolehi daripada ilmu, maka masalah. Itu akan menyebabkan rosaknya kita panggil asas agama itu. Kerana para anbiya semua mereka mempunyai syiar para anbiya adalah la as'alukum alaihi ajra, la as'alukum alaihi mala. Aku tak minta di atas apa aku sampaikan sebarang upah, aku tak mintakan di atas apa aku sampaikan sebarang harta. Dia kata in ajriya illa 'alal ladzi fatarni, in ajriya 'ala Allah, tiadalah pahala aku atau ganjaran aku kecuali kepada Allah Taala. Jadi tak ni, cuma adalah satu pendapat daripada Hanafi membolehkan dengan alasan kerana kalau dibiarkan urusan ni tanpa pembayaran, takut ada orang agama ditinggalkan agama, maka nak tak nak kenalah wujudkan juga bolehkan bayaran dan sebagainya. Itu asas atas dasar
untuk menjaga agama. Tapi ialah still mana orang yang belajar agama tadi tak boleh belajar kerana harta. Faham Baik, sambung. Wa aqimus solat, dan dia kata wa aqimus solat wa atuz zakah. Dan dalam ayat yang kita baca itu ada terangkan berkenaan dengan wa atuz zakah, dan berikanlah zakat. Dalam firman Allah Taala ada dalil terhadap kefarduan zakat. Kerana perintah pada asal pelafazan dia memberi pengertian wajib. Pengertian wajib. Dan telah datang perintah untuk pengeluaran secara menyuruh, tapi sunnahlah yang memperincikan kadar-kadar dan jenis-jenisnya. Maksudnya dirikan solat, tunaikan zakat. Jadi dirikan solat dengan zakat. Zakat ini umumnya kita faham pengertian dia. Dia sebagai apa? Maksud asal dia adalah pembersihan. Kalau contoh hatta kita sembelih binatang pun dengan zakah. Kita sembelih binatang, mana pembersihan, penyucian binatang berkenaan. Tapi bila kita perhatikan balik dia punya kadar dan bentuk tidak diterangkan dalam Quran Karim secara jelas. Kadar, bentuk, kemudian tempoh dan sebagainya tak ada. Itu hanya datang daripada hadis Nabi SAW. Zakat tak ada dalam Quran dari segi untuk perincian. Orang simpan harta apa tak nak infak, ya ada. Contoh macam apa emas dan perak ada sebut dalam surah Taubah. Berkenaan dengan tajuk orang menyimpan harta tak menginfakkannya, maka memang akan digunakan, benda itu akan dipakar. Orang tu akan disetreka dengan apa yang disimpan sebagai harta dia di dunia ini. Dengan sebab itu kita kata bentuk itu emas perak disebutlah, tapi yang lain-lain macam binatang apa, tanaman jenis apa dan sebagainya kena zakat, kadar dia banyak mana dan sebagainya, itu semua sekali memang Allah Ta'ala tetapkan melalui arahan atau ajaran Nabi SAW, bukan melalui Al-Quran Karim. Al-Quran datang dengan umum, hadis datang mengkhususkan. Sebab kenapa bila orang tu nak belajar mengenal hukum hakam, dia kena belajar dua-dua sekali. Tak boleh belajar tafsir Quran je, kemudian dia belajar tadabbur Quran je, tak boleh. Kena belajar hadis Nabi untuk menjelaskan setiap ayat Quran. Kerana Al-Quran Karim takkan difahami melainkan dengan hadis Nabi SAW. Dengan selawan Quran hadis. Kalau benda umum ialah Allah nak ciptakan kita, mungkin kita boleh fikir, diam, faham dan sebagainya. Tapi dari segi masalah konteks lain, hukum hakam, halal haram, apa yang Allah Ta'ala nak kita buat, apa yang tak suka kita buat, benda tu balik pada hadis Nabi SAW. Kadar, bentuk, jenis dan sebagainya takkan tahu dengan akal. Sebab kenapa kita kata dalam keadaan ni ia isyaratlah kepada memahami kedua-dua sekali sumber Islam. Pasal memang Bani Israel tadi Allah Ta'ala nyatakan pada awal ayat sebelum kita baca ni, dan Allah Ta'ala nyatakan wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, membenarkan apa di tangan kamu. Taurat dia, apa yang datang membenarkan Taurat, itu Al-Quran. Wala takunu awwala kafirin bih, yang kamu jadi orang pertama kufur dengan dia. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattakun. Maksudnya ketika Allah Ta'ala larang mereka, sebelum suruh jangan sembunyikan, jangan suruh, Allah Ta'ala beritahu berkenaan dengan tajuk beriman dengan Muhammad SAW. Jadi bila sebut macam kadar zakat dan sebagainya, kalau orang dah blur tak tahu, kena tengok pada Islam lah. Tengok pada apa ajaran Muhammad SAW. Pasal mereka disuruh beriman dengan Muhammad SAW, mendirikan solat, kan? Warka Umar Raki'in pun maksud dia kepada bersama-sama dengan orang-orang yang solat, itu di kalangan umat Muhammad. Okey, baik. Dia kata telah mengistibatkan sekumpulan para fuqaha ahli fiqh dari firman Allah Ta'ala, wa atuz zakah, dan berikanlah zakat. Bahawa dia istibat di situ bahawa pemberian yang berupa pemilikan kepada orang fakir. Mana pemberian, maksud pemberian itu adalah harta zakat tadi mesti dimilikkan kepada orang fakir berkenaan. Harta zakat itu mestilah dimilikkan kepada orang yang fakir tersebut. Maksud dia mesti jadi milik dia. Bila Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala beri kita berikan kita harta, kan jadi milik kita. Bila kita beri zakat pada orang yang miskin pun mesti jadi milik dia. Bagi sebagai syarat, adalah syarat bagi kesahihan zakat. Dan pemilikan akan terputus dengan hubungan pembayaran zakat dengan harta. Mana pembayaran zakat tadi dengan harta tadi tak ada hubungan dah dengan harta tersebut lagi. Dia berbeza sekarang ni, macam kadang-kadang dalam konteks masyarakat kita ada timbul harta zakat tadi tidak menjadi pemilikan orang fakir atau miskin. Contoh, bila dibuat bangunan, dibuat jalan raya, dibuat sekian dan sebagainya, maka bukan pemilikan. Ini yang jadi timbul tajuk kerana apa? Pemilikan harta tersebut kepada mereka itu yang utama. Memang sometimes ada orang kata kita ajar orang memancing, orang tu lapar, jangan bagi dia ikan, kita ajar dia mancing ikan. Betul. Itu supaya dia cik makan sendiri.
Ya, idea is good. Memang baguslah. Idea tadi memang Islam menggalakkan seorang tu kerja dengan hasil tangan sendiri. Benda paling elok seorang tu makan ada hasil kerja tangan dia. Tapi dalam masa yang sama, benda berkenaan kemampuan peluangan untuk apa berniaga dan sebagainya bukan terbuka pada semua orang. Maka ada orang tak boleh berniaga. Betul, orang tak boleh berniaga. Ada kawan saya seorang kat Terengganu. Dia belilah bawa barang balik daripada Syria kan, barang makan apa, stokin lah apa sebagainya kan. Datang kawan, Syria, apa khabar? Macam, ambil lah. Ambil lah. Ada macam tu tak boleh. Dia orang berniaga ni hati kena keras sikit. Dia kena keras. Adik-beradik pun dia tak boleh. Ni business, family. Dia isu macam tu. Kalau dia kata dia terbuka, bagi macam Nabi kerahkan harta, miskin lah dia. Tak kaya lah. Sebab orang kaya ni kena kot sikit. Kau sini tempat lain. dia kena ada sikit lokek. Kalau kata kalau tidak dia harta pasal kalau sentiasa disalurkan harta berkenaan macam bila mana dia macam dalam kisah disebut berkenaan dengan apa nama dia apa Sultan Ulama Izzuddin bin Salam. Dia dua orang, salah seorang Izzuddin bin Salam ataupun Laith bin Sa'ad. Salah seorang ulama Mesir ni dia kaya tapi tak pernah kena zakat. Dia kaya tapi tak pernah kena zakat sebab duit dia tak pernah cukup haul. Harta dia ada tu tak pernah cukup haul. Sentiasa ada tapi sentiasa keluar. Tak pernah kena zakat. Contohnya lah. Tapi secara asasnya yang kena fahamkan dalam tajuk ni, yang dimaksudkan adalah mesti pemilikan tu berlaku. Maknanya daripada orang yang mengeluarkan zakat, dengan harta zakat yang dikeluarkan tadi, putus terus, meneserah pada orang tu suka tidak buat apa dengan harta berkenaan. Ini syarat dia kata. Kerana berkata kerana dia kata kalau sekiranya pemilikan tak berlaku, maka maksud wa'atu zakah tadi tak kena. Dan berikanlah zakat. Maksud berikan. Beri maksud dia kena dia ambil, dia terima jadi milik dia. Dia nak buat apa dengan benda berkenaan terpulang pada dia. Bukan kita yang mengawal benda berkenaan, tak boleh. Itu beza. Benda zakat tadi mesti diberikan. Bukan panggil apa? Cakap yelah macam tadi lah dia kata kalau bagi makan terus tu kan dia kenyang nanti dia habis duit. Yelah habis, kita ni yang kaya ni ada lagi duit bagi lagi. Masalah dia. Benda tu bukan masalah kita kata apa satu pihak menyatakan bahawa benda ni menggalakkan orang malas. Faham? Dia kata malas nanti orang asyik ada tanggungan dan sebagainya kan. Jadi kita tak usah, kita sekat jangan bagi dia orang. Kita buat benda lain. Buat jabatan ke buat apa. Harta zakat tak boleh buat macam tu. Dia mesti jadi pemilikan kepada orang fakir ataupun asnaf tadi. Kena bagi. Dia itu buat tu zakah. Tunai betul apa bukan tunaikan. Berikan zakat. Tunaikan zakat tu masalah lafaz tunai tu kita je bagi orang yang miskin sampai ke tidak tak ada masalah. Tapi sebenarnya lafaz tu bukan tunaikan, berikan. Mana apa Allah Taala bagi pada kita, apa Allah jadikan untuk kita jadi milik kita kan. Bukan jadi milik orang lain. Kita nak buat rumah kita pecah daripada 3 bilik jadi 5 bilik, terpulang. Maksudnya benda tu mesti jadi milik. Tidak boleh jadi tak milik. Kalau dia kata atas nama kawalan dan sebagainya, maka tak boleh. Berkata Al-Kasani, dan di atas ini mana di atas ayat ni dikeluarkan pengagihan zakat kepada bentuk-bentuk kebajikan. Dikeluarkan di ekstrak, mana tak masuk campur. Tak dikira pengagihan zakat kepada bentuk-bentuk kebajikan seperti pembinaan masjid-masjid, pondok-pondok pengajian, tali-tali air, membaiki kubah-kubah, mengapankan mayat-mayat dan menanam mereka. Dia kata apa? Tak diharuskan. Benda tak boleh dikatakan sebagai pengagihan zakat yang dimaksudkan. Kerana apa? Kerana sebenarnya tidak wujud pemilikan. Di situ tak ada wujudnya pemilikan harta kepada orang yang layak dapat tadi. Sedangkan pengagihan sedekah itu mesti sampai pada orang-orang berkenaan. Kalau dia tak sampai, maka maksud dia zakat tadi tidak diagihkan dengan cara yang betul. Dia mesti jadi milik dia orang. Bukan jadi bangunan, bukan jadi jalan raya, bukan jadi kebun, bukan jadi saham. Jadi saham kan, tak boleh. Kena bagi sampai pada mereka. Tu konteks ini masalah dia kata pasal kadang-kadang dalam sebuah negara tu duit zakat tu dianggap sebagai backup money. Untuk apa kalau dia kata berlaku sesuatu, tak boleh. Dia beza pasal Nabi SAW zaman Nabi hidup dahulu sebenarnya
Ada yang katakan Baitul Mal ni actually zaman Umar mula buat atau bina. Rasulullah SAW dahulu memang ada tempat simpanan. Tapi tempat simpanan tadi tu tak pernah penuh. Every time orang datang minta, Nabi bagi. Orang datang minta, Nabi bagi. Pernah orang datang, barang tak ada. Ada orang datangkan minta, barang tak ada. Orang SAW kata tak ada. Kalau ada kau bagi. Maksudnya Nabi dia punya tabung tadi bukan tabung sentiasa penuh. Kita tabung sentiasa penuh. Kan tak dia ada KPI kan, kena penuh. Tapi agihan tadi tak sampai pada orang berkenaan kadang pasal takut reserve, takut kukup miskin, takut sekian. Dia selain tu zakat tadi, kita kan ada selain tu infak lain. Kita ada infak lain. Yang infak lain tadi, maksud dia infak tersebut menyebabkan contoh macam kita kata zakat dah keluar dah. Kemudian ada orang miskin minta lagi. Kita masih lagi digalakkan untuk masih keluarkan harta. Pasal dia ada dua. Masalah orang-orang yang meminta-minta dengan masalah orang yang wajib dapat zakat, patut dapat zakat, lain. Maka tu kenapa Allah tak jadikan wa fi amwalihim, Allah tak nyatakan dan pada harta mereka, harta orang-orang yang beriman ni hakun, ada hak lisaili wal mahrum, untuk orang yang meminta-minta dan orang yang tiada, mana tak ada apa-apa, dia tak miliki apa-apa, dia tak boleh nak kaya, diharamkan daripada kaya. Allah Ta'ala sekat dia punya rezeki, terbakar rumah ke, ataupun kena buang kerja ke dan sebagainya. Orang ni, ataupun satu lagi yang minta-minta. Maksud orang minta tadi kadang-kadang mungkin kita kata minta-minta memang tak elok, Nabi kata, tapi hukuman dia di akhirat nanti, bukan sekarang. Kalau orang tu minta benda bukan dengan hak, Nabi kata, mungkin dia di akhirat nanti tak ada sesebis daging pun pada muka dia pada akhirat nanti. Orang minta dengan tanpa hak, tanpa sebab, tanpa kelayakan, dia minta-minta juga, maka di akhirat nanti muka dia ni tak ada sesebis daging pun. Tanpa kelayakan maksud dia, orang tu dia contoh macam bila ada tu, dia kata rumah PPR dan sebagainya, orang tu tinggal tapi pakai kereta Mercedes kan. Maksud dia contohlah, contoh macam dia punya kelayakan. Kita sepatutnya macam ni, bila tak patut minta, tak patut, tak apa, kita memang memiliki, tak payah berharap pada orang. Tak payah berharap untuk ambil orang ni punya harta, minta harta orang ni. Ada orang dia suka macam tu. Even kadang saya tengok student pun ada orang macam ni. Dia dah dapat duit beasiswa, dia minta lagi duit bantuan ni. Dia apply pada semua. Kalau dia kata 10 dia apply, sangkut 3, banyak tu. Tapi ketika dia dapat tu, dia tak beritahu pun dia dapat dekat sekian, dia dapat sekian. Dia sentiasa orang kata apa? Nak. Ada orang dah ada, tak cukup. Ada pasal dia ada needs lain kan, ada keperluan lain. Yang kita bezakan ni masalah yang kata apa? Dia tak perlu pun sepatutnya benda berkenaan. Sebab saya pecahkan dulu, saya kata Islam ni benda-benda kita perlu kan, ada 4 jenis. Satu, tak ada kita mati. Tak ada kita mati. Dua, tak ada tak mati tapi payah hidup. Yang ketiga, tak ada tak payah hidup, dia lebih bagus. Yang keempat ni sampingan je. Sampingan, benda tepi, apa, side dia. Tak ada kaitan. Kalau tak ada pun tak apa. Ini kita kata kita ukur keperluan kita. Macam orang terkadang minta sedekah untuk apa? Untuk beli TV. Tak boleh lah. Kan beli TV 42 inci. Kenapa kutip duit ni? 42 inci saya beli TV ni. Itu tak perlu. Itu bukan needs. Needs ni macam makan, tempat tinggal, elektrik, air dan sebagainya. Itu keperluan. Keperluan dan juga kemestian. Sebahagian kemestian, sebahagian keperluan. Jadi benda macam tu kita kata orang yang sangkut bahagian itu, ya. Ada orang tu dia kata tak perlu, actually dia dua side saya tengok. Kadang-kadang yang belah minta dah macam orang tu masuk Islam. Ada yang masuk Islam dan dia pergi belajar, dia pergi sekian, dia tinggalkan. Ada orang separuh tu masuk Islam, dia pergi minta-minta pula kerja. Dia buka dekat ni kan sebagainya. Itu atas dia dengan Allah Ta'ala je. Kita tahu sebenarnya orang tadi minta dalam keadaan dia memang layak atau tidak. Dalam jawatan agama Islam banyak benda. Dia akan tanya ini, tanya itu dan sebagainya. Bertinggal rumah mana, ambil tantangan AJK masjid, cek betul ke tidak. Itu ada berlaku. Jadi kita kata kadang-kadang benda tu kalau tak ada, kalau kita ada bantuan berkenaan ada, tak ada lah. Tapi untuk kita simpan, asingkan, kononnya kalau kod jadi tak ada. Masa ketika kalau katakanlah ada kemestian untuk dikumpulkan harta sekali lagi luar daripada zakat. Kita buka pula tabung lain. Kita macam kita ada masjid kan, nak masjid. Duit zakat ada. Tak ada masjid. Kita kena gunakan benda berkenaan, buat tabung lain. Pasal orang yang ini wakaf. Yang tak masjid tu wakaf.
Yang ini harta yang zakat ni memang mesti beri pada orang tadi. Tu dia kata wa atuz zakah. Kadang kata benda jadi bangunan, jadi jalan raya, jadi kompleks dan sebagainya, itu bukan atuz zakah. Tu kata wa aqimus solat, dia kata wa atuz zakah, berikan zakat. Maksud beri tadi mesti sampai. Sebab kenapa macam Al-Kasani kata, di atas ini dikeluarkan pengagihan zakat kepada bentuk-bentuk kebajikan seperti bina masjid, pondok pengajian. Kan bagus kan pondok pengajian. Kemudian tali-tali air, kubah-kubah yang rosak dan sebagainya bocor. Bagus kapankan mayat. Tapi atau tanam mayat. Maka benda tadi ia tak diharuskan. Tidak diharuskan pengajian zakat ke situ. Sebab apa? Tak berlaku pemilikan. Kerana tidak berlaku pemilikan harta tersebut. Okey? Kita kata begitu juga bila dia membeli dengan zakat akan makanan, beli makanan. Lalu dia memberi makan fakir miskin, makan tengah hari dan makan malam. Dan dia tidak menyerahkan barang makanan tersebut kepada mereka, adalah juga tidak diharuskan kerana tiada pemilikan. So sebenarnya benda bagi orang tersebut, dia nak buat apa dengan benda tu. Berbeza dengan Islam, kita itu macam beri makan, macam fidyah. Fidyah, memberi makan fakir miskin pada bulan Ramadan kerana kata orang tersebut, dia kata apa? Kita kata dia berbuka puasa, kan, ataupun kerana tak boleh puasa, atau dia ada penyakit dan sebagainya. Memang orang tersebut fafidyatun ta'amu miskin. Bahkan dalam masalah zihar, orang tu zihar isteri dia atau orang tu bersetubuh siang Ramadan, kalau tak boleh puasa 2 bulan berturut-turut, maka disuruh apa? Beri makan, sebut tu. Mana it'am, beri makan fakir miskin. Itu disuruh beri makan, lain. Yang zakat ni lain. Zakat ni kita serah pada dia barang tadi. Pasal bila berikan beras tadi atau sekian, mungkin dia boleh pula cari duit untuk guna. Pasal dia lebih perlukan kepada apa bentuk benda tadi, dia nak guna kepada apa, dia lebih tahu. Contoh makanan, beras orang dah bagi beras juga, dia nak beli kasut. Faham tak? Kan, bagi kasut pula, dia ada kasut, nak benda lain pula, baju. So benda tadi tak sama, needs dia berbeza. Dengan sebab itu kita kata penyerahan kepada mereka lebih baik daripada kita, dan bahkan tepat berbanding dengan kita beri pada mereka dengan suka hati kita. Kita beli, contoh macam duit zakat je kita ada, kita belikan benda lain. Tak, bagi diorang untuk diorang pakai. Kalau kata habis kumpul lagi. Pasal benda ni bukannya benda untuk kita simpan. Bukan untuk simpan. Macam kita suruh orang infakkan harta, bersedekah, macam tu juga dengan tajuk Baitul Mal tadi, bukan untuk tempat simpanan. Dia tempat agihan sebenarnya, bukan tempat simpanan. Kalau bila orang kaya simpan harta banyak sangat ni, kenapa tak sedekah? Tak agihkan. Kita suruh keluarkan. Kenapa orang Baitul Mal simpan, tak agihkan? Tak boleh. Kena. Maka sebab kita kata, tapi menjadikan masjid dan sebagainya duit zakat dia tak boleh. Nak buat masjid, kumpul duit lain. Ada masalah musibah baru, kumpul duit lain. Zakat tadi tak sepatutnya hanya perlu diagihkan dengan segera. Dapat terus agih, bukan simpan dalam sampai lama-lama dan sebagainya, bertahun-tahun kan, dana. Bahkan kadang-kadang bangga dengan pencapaian, kumpul 200 juta, 400 juta, tapi agihan kepada orang punyalah berat. Nak minta tu macam minta sedekah. Itu masalah salah lah, cara yang salah. Kita agihan tadi. Memang manusia ni akan ada menipu, ada yang tak betul. Tapi pengagihan tersebut kita dituntut Allah Ta'ala berikan. Masalah dia tipu ke tidak, itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Kalau tak cukup duit Baitul Mal, kumpul lagi, buat pengisytiharan. Mana ini, macam dulu kan teleton jantung hatiku, buah hatiku, benda tu kan, mana pergi duit tu? Tak tahu, okey. Anyway, tak jadi IJN ke, Allah Alam. Perasan tak ketika tu kita kata kumpulan duit tadi, kan orang tu telefon bagi 500, orang telefon dia bagi tidak, Allah Alam lah. Kan orang telefon je bagi tahu dia nak sedekah, nak ini, dekat televisyen keluar benda kan. Jadi contoh macam tu lah. Itu contoh macam mana dibuka tabarruk. Cuma yang tu ngarut lah. Artis guling-guling, nyanyi-nyanyi, kemudian kumpul harta. Tak, itu ngarut. Tapi asasnya mengumpulkan dana secara bentuk macam tu, ya. Bahkan Nabi SAW bila pernah sekali datang orang daripada yang hadis berkenaan dengan bagaimana Nabi kata man sanna sunnatan hasanatan, kan, siapa yang menunjukkan tauladan yang baik, kan, hadis yang berkenaan dengan tauladan baik, maka untuk dia pahala tauladan baik ini buat tu, dan pahala siapa beramal dengan tauladan baik ini buat, dengan tanpa mengurangkan pahala orang berikutnya sedikit pun. Mana setiap kali orang beramal apa yang ditunjukkan, dia akan dapat saham. Benda tu benda yang mubah lah, bukan benda kita reka dalam ibadat. Cara baru dan selawat ke tak ada. Itu tak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang bentuk ni maksudnya contoh macam kisah tu, orang daripada Mudar, kabilah Mudar,
mereka datang jumpa Rasulullah SAW dalam keadaan compang-camping, baju tak cukup. Nabi punya mata apa minta air mata tengok keadaan orang yang susah. So Nabi suruh para sahabat kumpulkan harta. Suruh ketika itu on the spot kumpulkan harta. Tak panggil zakat pun, kumpulkan harta ketika itu. Maka para sahabat Nabi SAW pun datanglah, seorang dengan 1 dinar, seorang 2 dinar, dengan duit dia dan sebagainya sikit. Nabi ketika itu Nabi tunggu tak banyak. Tiba-tiba datang seorang lelaki, dia bawa harta atau makanan nak bagi pada orang berkenaan. Dia letak bawa atas bahu dia, macam nak roboh bahu dia. Dia letak depan Rasulullah SAW. Lepas dia letak banyak macam tu, orang ramai ikut letak banyak juga. Tauladan dia apa? Orang sikit-sikit, dia sedekah banyak. Dia orang tengok orang berlumba-lumba mengikut macam tauladan yang ditunjukkan. Bukan dia buat amalan baru, zikir baru. Ini kan zikir baru. Ini adalah benda tu dia letak. Jadi bila letak, orang ikut. Waktu lalas sekali sampai tinggal berseri wajah Nabi. Dan di akhir doang sedekah tadi, 2 timbunan makanan, timbunan macam-macam. Timbunan besar depan Rasulullah SAW. Rasulullah gembira. Tapi kita kata yang konteks tadi memang yang kita faham. Mudhar tadi datang, Qabilah tu datang, orang dia dalam keadaan dhaif. Nabi kumpulkan on the spot. On the spot. Ketika tu juga tanya siapa ada. Kita kan ada simpanan kita. Kadang-kadang kata orang tu datang minta bantuan. Kalau kita ada lebih, bagilah. Itulah yang ketika itulah sebenarnya ujian kita sayang harta ke tidak. Harta datang lagi. Tapi orang tu dalam keadaan dhaif. Kita tengok. Nak tak kita keluarkan. Sedangkan zakat itulah punca utama zakat tadi, ataupun antara fadilat utama zakat tadi, selain daripada ketakwaan, selain daripada bersih dosa, dia melahirkan dalam diri manusia tu tadi rasa belas. Dia tak boleh fikir bahawa harta dia. Tak, harta dia milik Allah Ta'ala. Harta dia ni adalah amanah. Dia kena faham macam tu. Jadi zakat mendidik. Luar daripada zakat tadi, dia kena belajar. Bahawa nampak orang kesusahan, kepayahan, minta, bagilah. Kalau ada lebih, bagi. Bukan ada lebih simpan sebab dia nak buat binaan akhirat, untuk saham akhirat. Tapi dia lupa bahawa kalau dia tak infak di sini, takkan ada ke akhirat nanti. Macam baru ni ada macam amanah raya Dia actually dia ada beberapa bilion harta yang tak dapat dituntut balik. Orang kadang-kadang kaya, anak tak ada nak tuntut harta kan. Amanah raya telan ni tu. Kata telan lah. Dia ambil kan harta tadi. Bilion tak dapat dituntut balik. Tak ada siapa nak ambil balik dia harta tadi. Bayangkan orang yang tuan punya harta tadi, punyalah rugi. Kalau tidak harta dia tadi, kalau katakan jadi jalan raya ke, jadi masjid ke, jadi bus stop ke, jadi binaan sekolah ke, jadi binaan apa sekalipun kan, pipe air ke dan sebagainya, orang pakai, selama dia mati akan berjalan pahala kepada dia. Tapi oleh kerana dia tak terfikir untuk infakkan harta dia, dan rugilah. Jadi secara tak langsung kita kata benda ni dia membina sebenarnya. Jadi pemberian zakat tadi kepada orang miskin, itulah yang benar. Bukan kita simpan. Bahaya kita kata, kerana pasal Allah Ta'ala kata wa'atu zakah, berikan zakat. Dan zaman dahulu kita kata, kalau kata dikumpulkan, memang Nabi pernah kumpulkan, hantar wakil kumpulkan zakat daripada semua orang yang tak ni lagi. Tapi dalam masa sama ada juga orang yang pergi berikan sendiri zakat dia. Zakat dia berikan sendiri pada siapa orang-orang yang layak. So itu dalam Islam dua-dua valid. Bagi pada kerajaan untuk diuruskan, ataupun kita beri sendiri. Tapi dia kata lepas diberikan, kalau kata orang telah beri pada kerajaan, tanggungjawab dia lepas. Kerajaan kena sampaikan balik zakat tadi kepada orang-orang berkenaan. Ini bahaya pasal konteks zakat tadi zakah. Bukannya hanya berikan zakat, infak, tak. Dia zakat tadi sampai kepada orang yang fakir tadi. Jadi milik dia. Pasal saya kena berikan, bukannya kena sedekah. Tak, sedekah kita tahu beri pada dia, jadi milik dia. Tak boleh beli makanan sebagainya bagi dia makan. Tak, bagi makanan tadi suruh dia masak sendiri. Bagi pada dia. Apa benda tak cukup dapur, belikan dapur. Bagi milik dia, jadi milik dia. Apa yang menyebabkan dia tak boleh makan? Apa benda yang menyebabkan dia tak boleh hidup? Maka kita berikan benda tersebut berdasar pada apa keperluan dia dan jadi milik dia. Faham tak? Jadi milik dia. Bukannya kita kawal. Simple plus tu sedekah juga. Sedekah biasa macam tu juga lah. Kita bagi dia buat, dia nak apa buat lah. Sebab setengah orang sampai dia nak kena masuk dapur, nak tengok apa benda dia orang pakai kan benda. Tahulah. Ya, memanglah tak zaman kita sekarang ni ada juga orang-orang yang miskin tadi tu. Dia berkeperluan. Tapi kemudian ada estro dan sebagainya kan. Jadi dia kata cak ada estro tapi sekian. Tapi masalahnya TV ada. TV ada tak boleh dapat bantuan. Kerana TV tu suami dia meninggal, tinggalkan benda tu. Tu je.
Kan dia asalnya betul lah kita kata ada benda berkaitan sebab suami dia. Sebab suami meninggal, tak ada dah sara hidup. Kecuali dia dengan anak-anak dia saja. Maka televisyen, takkan nak suruh jual televisyen, jual sekian untuk makan. Sedangkan kita yang ada duit tadi boleh tanggung dia. So konsep yang salah bila orang tu kata jual togel dulu, dah tak ada benda baru jumpa saya. Jual dulu kereta, ada kereta, jual kereta tu dulu. Untuk makan jual kereta. Mana pula? Hatta dalam jihad, dalam peperangan, Nabi tak apa bila para sahabat nak sembelih kuda atau unta untuk perjalanan tu, kan? Kita para tak digalakkan untuk mereka buat benda berkenaan. Dalam kelaparan tu kan. Pasal kenderaan tadi boleh menyelamatkan dia. Kalau sembelih kenderaan semua, apa tinggal pada orang untuk naik? So konsep zakat ini mesti bagi milik, jadi milik dia. Keperluan dia. Tengok nanti minggu depan ada lagi tidak. Pasal manusia ni bukan semua yang kita kata Allah Ta'ala buka rezeki dia luas. Tak semua. Memang kita kata kalau tak nak tu malas tu, itulah cerita dia. Tak ada. Pasal benda ni adalah agihan Allah Ta'ala. Dan surah Zukhruf. Surah Zukhruf Jadi kalau manusia semua kaya, itu dah angan-angan semua orang kalau boleh. Tapi masalahnya benda tu bukan agihan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala takkan agihkan macam tu. Dan bahkan dalam Al-Quran, dalam surah Zukhruf, di ayat awal dia adalah tentang pernyataan atau kata-kata orang-orang kafir. Mereka kata waqalu, dan mereka berkata, laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Waqalu, dan mereka berkata, laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Surah Az-Zukhruf ayat yang ke-31. Allah Ta'ala jawab dengan 32. Okey. Dan mereka berkata, kalaulah diturunkan Quran ini ke atas seorang lelaki, daripada dua kampung, azim, hebat. Yang dimaksudkan oleh mereka ketika itu adalah, kenapalah Quran turun pada Muhammad? Kau turun kepada Al-Walid bin Mughirah ke di Mekah, kampung pertama, ataupun di Taif, Uqbah bin Mas'ud daripada Taif. Azim, hebat. Kalau Quran turun macam tu, hebat. Dia bayangkan macam tu. Dia bayangkan kalau boleh nak Quran tu turun pada orang tadi. Kalau turun pada dua orang ni, lama dah kami beriman. Maksudnya itu kehendak mereka. Allah Ta'ala jawab, ahum yaksimuna rahmatar rabbik. Adakah mereka yang mengagih-agihkan rahmat Tuhanmu? Mana benda ni, kalau kita kata benda tu penurunan wahyu tu adalah sebagai rahmat, sebagai anugerah Allah Ta'ala, yang agihkan siapa? Allah. Dan Allah berikan contoh lain. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kamilah yang mengagih-agihkan di antara mereka kehidupan mereka di dunia. Agihkan, yang ini lahir anak sekian, yang ini lahir anak sekian, yang ini lahir yang ini raja, yang ini sekian. Mana maksudnya Allah Ta'ala berikan? Yang ini ada hartanah, yang tak ada hartanah, yang lahir. Mana ada orang dia minta lahir siapa? Bahkan lepas tu pemudahan, mengagih-agihkan. Kadang-kadang ada orang tu sijil panjang berjela-jela, tak kaya pun. Ada orang tu tengok sijil tak ada pun, kaya pula. Kan darjah 6 tak lulus, tapi kaya, ada juga. Mana kadang-kadang kita kata benda ni agihan Allah Ta'ala semata-mata. Ada pakcik tu dia bekerja dekat ladang berbudi kepada tanah kan, slogan tu, akan memberikan hasil sebagainya. Pakcik tu berialah, tuai getah sebagainya, pergi tanam padi. Tapi duit yang dapat bukan pada dia, pada pemborong. Dah orang cakap lah, kan nelayan pergi kan, kamu buat kesian nelayan, letih, penat. Tapi yang tukang makan adalah peraih. Dia tak dapat pun harga jual, tuan-tuan beli ikan kembung mahal kan. Pakcik yang tangkap ikan tak dapat pun harga tu. Duit tak sampai kat dia pun. Faham tak? Dia jual dengan harga yang amat sikit. Kemudian dia beli oleh peraih dengan harga kan. Orang tengah ni makan banyak. Pakcik yang tanam padi, bukan dia yang pegang harga beras. Yang sorok beras, bukan pakcik tu. Kan? Yang menyebabkan harga beras naik kan, minyak naik dan sebagainya. Ini peraih. Orang beli secara borong ni. Kan, baru sekarang ni baru timbul tajuk kan, persoalan. Tak di audit ke? Berapa banyak diorang ambil, berapa banyak habis kan? Tak ada audit. Pemborong ni. Yang normally non-Muslim lah.
bukannya Muslim. Kebanyakan mereka, minta maaf cakap secara asasnya yang dapat duit tadi bukan pakcik tu. Pakcik tu banting sampai mati. Pakcik tu macam tu lah dia, keluar bangun pagi sampai dia kan dia pun dah tua kat rumah. Tak ada ni pun berbudi kepada tanah. Dia lagi banyak budi pada tanah banding kita. Meneliti peluk dia setiap hari berpeluh. Kita duduk dalam aircon mana peluh. Nak jatuh peluh kita setitik ke tanah tu, kira okey, berapa kali? Ada minggu ni ada siapa jatuh ke tanah selain jogging ataupun main pocok-pocok. Tak faham tak? Maksud dia nak jatuh setitik peluh tadi kerana bekerja. Bukan kita. Tapi orang tadi kan, kita sekilo 100 kilo beras dan angkat. Dia lebih banyak menggunakan telampak kerat dia. Tak ada stres sangat pun, makan kenyang, sedap. Tapi anyway, yang kita fahamkan sekarang, orang tersebut lebih banyak bekerja banding kita. Bandingkan dia beban load yang dia buat, dia lagi layak dapat duit banyak daripada kita. Kalau kita katakan tenaga tu dihabiskan kalori kan, berapa kalori orang tu habis, banyak itulah harta dia dapat. Orang-orang tadi akan dapat dia harta banyak. Yang kita main saham goyang kaki kan, goyang 1,000, 2,000, 3,000 goyang kaki, 1,000, 2,000. Kita main saham. Mana ada sama dengan orang? Ini agihan Allah Ta'ala. Kita perasan, kita rasa kita punya. Allah Ta'ala yang agihkan. Kita dapat kerja, bagus. Sebab sijil kita. Kait tanya sijil tadi, sebab apa? Sekolah mana? Kemudian taik, siapa yang hantar tu? Bapak kita. Siapa yang bapak kita? Semua sekali. Zaman mana kita lahir? Pemain peranan. Era zikir mana? Negara mana kita lahir? Lahir kat Malaysia. Yelah, cuba lahir kat Uganda, Eritrea ke. Pagi-pagi tu fikir nak makan pisang ke nak makan apa hari ni. Tahu tak? Mana ada fikir besok nak beli televisyen baru, kasut baru, kan? Mana ada fikir macam tu? Kita lahir mana? Bukan kita pilih. Jadi Allah Ta'ala agih kepada kita. Mana ada kaya, ada miskin, ada tinggi, ada rendah, ada mulia, ada hina dan sebagainya. Itu agihan Allah Ta'ala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayati dunya. Kenapa kata wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami angkat sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa darjat. Kenapa? Liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya. Supaya sebagian mereka boleh mengambil sebagian lain sebagai kegunaan. Itu saya kata, kalau semua orang, saya bagi analogi, saya kata kalau semua orang kaya, siapa nak angkat sampah? Tak, orang banyak pandang bahawa yang kerjaya doktor tadi, okeylah kita kata mahal, menyelamatkan nyawa orang sebagainya kan. Okey, banding doktor dengan tukang angkat sampah. Orang kata, orang sampah tak ni sangat. Try tukang angkat sampah, tukang angkat sampah sebulan. Doktor ada tak guna? Serius? Doktor ada tak guna? Anda hidup dalam keadaan sampah bersepah kan? Doktor ada, kita ada 1,000 doktor, tukang angkat sampah kurang 20 orang dan sebagainya, tak nak buat kerja, habis. Tapi value dia kita tak pandang doktor mahal. Ini sebenarnya market yang kita bina sebenarnya. Kita bina market berkenaan. Kalau di Jepun mahal juga gaji orang angkat sampah. Di Jepun gaji dia mahal. Itu value kita kena nilai. Sebenarnya kalau dia kata orang tak ada, siapa nak buat kerja? So Allah Ta'ala jadikan ada manusia pandai, ada kurang pandai sikit. Itu agihan dia. Sebab kenapa kita kata, supaya jangan sampai kita salah faham. Bila kita kaya, orang miskin, kita rasakan ini adalah hasil kerja kita, orang tu malas. Tak. Na'udzubillah kita berkata macam tu. Pasal Allah Ta'ala yang agihkan. Ada orang rajin gila banding kita. 6:30 pagi tu dah turun ke dalam kebun getah. Mereka kejang rimau. Rimau datang dia kejar rimau, kan yang kisah yang orang kena serang rimau sebagainya. Pagi-pagi keluar, gelap-gelap tu rimau tengok siapa pakcik ni kan. Rimau ni terkejut. Awal gila pakcik ni keluar. Yang kita kadang ada tu boleh work from home. Kita kena ketek kan. Tapi nak macam mana? Bukan kita pilih. Siapa tak gatal cakap itu. Dia kata, siapa suruh tak belajar betul-betul. Allah tak jadikan sebagai manusia ni kaya, miskin, hina, mulia dan sebagainya. Semua tadi untuk asas ada guna menggunakan. Yang ini dapat daripada yang banyak harta, bayaran. Kalau dia kata semua orang miskin macam ni, siapa nak bayar? Faham? Yang ini pula dapat daripada sini perkhidmatan. Kalau semua orang kaya macam dia, siapa nak angkat sampah? Siapa nak buat cangkul? You buat lah, you buat. I bayar you 1 juta, you buat. Dia kata, tak payah, I bayar you, I bayar. Siapa nak buat? Kan nampak kita macam, ini duit ni. Tak. Kan semua orang tak perlukan benda berkenaan. Semua orang kaya. Siapa nak buat kerja tu? Tu Allah Ta'ala berikan manusia ni ada rendah. Jadi setiap kali kita keluarkan zakat tadi, jangan kita rasa dalam diri kita ni kita kerana
kita terpilih dan kita hasil usaha dan kepandaian. Tak ada. Allah Ta'ala bagi sekejap je. Dia nak tarik macam tu je. Ada orang ketika krisis apa dalam tahun 97-98 kan, krisis keuangan tu, ada saya jumpa seorang naik taksi, dia bawa taksi. Tapi taksi tu nama bini dia lah, dia tak ada bawa taksi pasal dia bankrupt. Berapa puluh juta? Puluh juta lah. Dia punya perniagaan dia ni rugi sebagainya pasal dia main saham, ada apa ni lah, berhutang. Sampai last sekali dia punya tu dia hanya boleh lepas kalau dia bayar 300,000. Maksud dia berapa persen? Dibankruptkan dia dengan ni. Maksud dia kalau dia bayar 300,000 tadi, dia boleh balik. Ada buku bank, ada sekian. Berapa banyak? Dia 20% kan? Dia cari daripada keseluruhan hutang tu, berapa banyak dia bayar untuk keluarkan dia daripada jumlah tadi. Ada kadar dia. Ada kadar dia. Jadi abang tu ceritalah. Ni Yusof Cina ke apa? Muka dia Cina sikit. Dia ceritalah. Dulu duit dia banyak, sekian. Habis cerita, habis benda dia cerita. Daripada Kota Damansara pergi ke Loyat. Jarak tu kan. Dia ceritalah pengalaman hidup dia sebagainya. Tapi akhirnya dalam masa 2 bulan Allah Ta'ala habiskan duit dia, hilang habis. Dia pernah cakap dengan bini dia, harta kita ni 7 keturunan tak habis. Allah Ta'ala hilangkan macam tu je, sekejap je. Lepas tu dia macam, dia pernah kata ketika lepas dia kes tu, mujurlah dia kata bini tak tinggalkan dia. Ikutkan dia panggil tak senonoh juga ketika mana lepas kahwin tu kan. Dah kaya, duit banyak ni, panggil tak senonoh. Bini marah juga, tapi tak ada benda. Tapi adalah sebahagian harta letak nama bini dia. Yang tu terlepas. Yang lain memang nama dia habis, kena sita lah, dan sebagainya. Dia duduk dengan ihsan bini. Kalau bini nak tinggalkan dia, bini masa memang dia terbengkalai tepi jalan lah. Tak ada benda tinggal pada dia. Dia cerita dia kata ketika awal dia kena tu, dia gila kejap lah, sewek dia kejap. Dia lepak depan KLCC tu, boleh pagi-pagi beli surat khabar, pakai baju elok, maknanya pergi beli surat khabar, beli khabar Melayu, Cina, India, Inggeris, duduk tepi bus stop tu baca. Dia kata in the end lah, jadi alhamdulillah dia kata sekarang kerja dan sebagainya. Cerita balik lah pengalaman. Allah Ta'ala tarik duit ni sekejap je, dia kata tak lama. Nak miskinkan kita sekelip mata, dia miskinkan kita. Yang bahkan kita katakan keupayaan kita kan, kita seronok sangat. Dia tarik keupayaan je, hilang diri bau. Juta kita ada pun tak guna dah. Dunia ni rasa macam kosong. Ada duit 1 juta tapi buta kan, kalau 1 juta pun masa taknya juga. So secara tak langsung memang miskin dan kaya tadi bukanlah benda pilihan. Secara individu tadi, bekerja beramal ya, kita cuba kumpulkan itu untuk dapatkan pahala Allah Ta'ala. Pergi kerja, cari harta, cari sekian, berusaha, dapatkan pahala. Sebab kita cari dunia ni, dalam dunia ni cari apa? Untuk dapatkan akhirat. Itu yang dalam surah yang kisah-kisah Qarun kan, dalam surah Qasas yang sering orang baca, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Wabtaghi, dan carilah fi ma ataqallah, pada apa yang telah beri kepada kamu tu, daral akhirah. Orang baca ayat tu tapi orang salah faham. Wabtaghi ayat surah Qasas 77. Al-Qasas 77. Ayat tu dengan jelas dia kata wabtaghi, dan carilah, tuntutlah, fi ma ataqallah, pada apa Allah Ta'ala beri kepada kamu, dapatkan apa? Ad-daral akhirah, negeri akhirat. Cari, tuntut dengan apa Allah Ta'ala beri kepada kamu. Al-Qasas 77. Pada Allah Ta'ala beri kepada kamu tu, apa yang Allah Ta'ala bagi tadi, cari dengan benda tu, dapatkan akhirat. Apa? Penglihatan, pendengaran, harta, kekayaan, kesenangan dan sebagainya. Apa kita ada tu, gunakan, tuntutlah dengan benda tersebut, dapatkan benda akhirat. Wabtaghi, dan tuntutlah fi ma ataqallah, pada apa yang Allah beri pada kamu, dapatkan apa? Ad-daral akhirah, negeri akhirat. Tu ata kan, wabtaghi fi ma ataqallah. Ata kan tadi atuz zakah, berikan, Allah Taala bagi pada kamu. Kan milik kita, kita buat apa kita nak. Yang balik pada ayat tadi lah, kita relate pada ayat kita sedang bincangkan. Tuntutlah pada apa yang diberi kepada kamu tadi, dapatkan apa? Negeri akhirat. Tapi wala tansa, dan masa sama, wala tansa, jangan kamu lupakan nasibaka habuan kau min dunia. Dunia tu kecil, akhirat tu besar. Maksudnya every time orang tu buat amal, dia kena dapatkan akhirat. Macam bela panda, akhirat apa dapat kat situ? Kena tahu, kena faham kan?
Mana kalau kata apa kita beli kereta baru, akhirat apa yang dapat kat situ? Beli motor baru, apa akhirat mana kita dapat kat situ? Kena kedepankan akhirat punya poin dahulu. Poin pertama adalah akhirat, bukan poin dunia. Bukan akan nanti orang tu sayang kita, orang tu bagi kepada kita macam-macam, orang tu akan buka peluang perniagaan pada kita. Tak. Bahkan kalau macam tu dipanggil rasuah. Tu rasuah. Saya ni kan saya okey lah, apa saya ni encik letaklah barang encik kat sini. Okey, lepas tu baru berniaga. Kenapa? Itu nama rasuah. Kalau tak rasuah, riba. Tahu tak? Awak, saya beli barang awak tapi dengan syarat awak kena kursi tu awak kena bagi saya duduk. Baru saya beli barang awak. Syarat tambahan tak boleh. Pasal nilai barang tadi mesti nilai barang saja. Once timbul tajuk macam ni, habis jahanam. Tak kira peringkat perseorangan, peringkat kampung, peringkat negeri, negara dan sebagainya, boleh tergadai hanya kerana keuntungan duniawi. Sebab tu kita tak boleh. Itu apa kita patut dapat akhirat. Saya datang kelas ni confirm nak akhirat lah. Benda lain kejap lagi. Kejap lagi nak jalan pergi pasar raya. Apa aku tuntut akhirat kat situ? Kita fikir dulu. Apa aku dapat dengan akhirat di situ? Kalau kita ziarah saudara mara kita, ya, pasal Nabi galakkan dapatkan akhirat. So, poin sebenar maksud dia, pada apa Allah Ta'ala beri pada kamu, everything, cari akhirat dulu. Kemudian barulah, sambil saya pergi, jangan sampai tak boleh langsung makan. Akhirat je, kita ziarah keluarga kita dan kita balik, jangan makan. Taklah, makanlah juga. Kan? Anak-anak lapar, kan? Pergi ziarah keluarga, kan? Ziarah. Contoh macam Nabi kata, hak muslim kepada muslim, 5. Antaranya, bila dia sakit, ziarah. Contoh dia, kita ada saudara mara kita yang sakit, kita ziarah. On the way, boleh tak makan? Makanlah, berhentilah makan je. Tak boleh makan. Kerana kita hari ni lillahi ta'ala ziarah saja. Tak. Itu yang maksud dia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Itu maksud dia. Mana apa benda kita cari makan dan sebagainya. Untuk akhirat dulu. Kemudian, boleh tak guna beli benda lain. Macam beli pen baru ke, seluar baru. Pakailah, belilah. Tapi boleh pakai lagi yang lain. Pakailah, tak ada masalah. Maksud dia, benda dunia tadi macam baju baru. Para sahabat Nabi tak pernah larang mereka beli baju baru. Tak ada orang macam baju sama je sepanjang tahun. Sebab apa? Inilah di Islam. Tak. Nabi pakai baju baru. Nabi ada baju baru. Macam Umar kan, dia buatlah, dia tinggalkan. Pasal ketika dia pegang jawatan, dia takut nanti benda tu akan syubhah. Dia tinggalkan. Tak ada. Kalau ikutkan dengan kekayaan yang Islam ada, dia boleh dapat berhelai baju baru. Dia baju yang dipakai oleh Umar bertampung dengan apa? Jahitan dengan apa? Pelepah tamar punya jerami. Dia tarik gitu macam tu. Untuk ini baju dia. Bukan kerana dia nak, tapi pasal dia pegang jawatan. Macam tu kita macam orang pegang jawatan. Macam datang kerja untuk kerajaan, pegawai kerajaan, tak boleh minum pagi langsung. Tak, makanlah, minumlah. Kan? Contoh macam bila pergi buat tugasan ke luar negara, contohnya pergi ke tempat tertentu, tak boleh ziarah-ziarah kawasan. Pergi kerja balik terus, jangan jalan-jalan. Kalau jalan tu pejam mata, jangan tengok apa-apa. Tak adalah pakai. Cari untuk benda tersebut akhirat. Tapi habuan dunia, benda-benda yang ada sampingan dia, janganlah tinggalkan, tak apa, ambil lah. Itu maksud dia. Tapi poin sebenar, anything kita nak buat, akhirat dulu. Yang orang salah faham, dia kata, dunia pun tak apa, sekali dunia dulu baru akhirat. Kita cari dunia dulu, juta-juta, lepas tu baru kita tengok akhirat. Akhirat Ramadan ni kita lepak dekat masjid. Salah, terbalik. Sebenarnya setiap tindak tanduk kita kena fikirkan, ada akhirat dekat sini. Is there something significant? Macam buat konsert untuk budak-budak muda, ada significant untuk akhirat ke? Kalau tak ada, jangan buat. Pasal benda tadi tajuk dia, ada tak untuk akhirat di situ perkara tersebut. Jadi apa Allah Ta'ala bagi pada kita, cari akhirat dengan benda-benda berkenaan. Jadi macam tadi lah, macam ayat ni, dia sebenarnya dia beri pada kita gambaran bahawa ada atas, ada bawah, untuk apa? Saling guna mempergunakan. Kalau semua orang kaya, tak ada. Busyra tak cetak buku, kan? Semua orang, saya cetak buku, dia cetak. Mana ada orang nak cetak buku lah, kan? Dia cetak, Busyra kata nak jual, kita tak nak beli, kita pun cetak sendiri. Faham tak? So jadi setiap manusia tadi kena faham, bila dia berada, berpemilikan, itu anugerah Allah Ta'ala saja. Bukanlah benda berkenaan hasil ini, hasil itu, tak ada. Yang tu asbab saja. Ada orang dia ada sijil, tak ada dapat kerja pun ada. Kan sijil punya jailer, engineering dan sebagainya, tapi tak dapat kerja syarikat pun. Ada budak tu apa tak ada buat benda pun, tapi dia build up lepas dari tu.
Datang masuk-masuk apa SPM, SRP je. Kerja dekat pelantar minyak. Lepas tu ambil diploma. Lepas tu ambil sekian. Dia meningkat kemudian. Pun ada juga. Ada yang meningkat, dia tak meningkat. Ada yang meningkat ambil sijil, tak naik pangkat pun ada juga. So konsep dalam agihan harta dan sebagainya oleh Allah Ta'ala kepada kita, itu adalah bentuk untuk apa? Untuk kita saling mempergunakan. Pasal akhirat nanti kekal. Kat sini sementara je. Dia kata wa rafa'na ba'dahum ba'dhin darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya. Dari dalam masa sama, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Tapi rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa mereka kumpulkan. Harta mereka kumpulkan, maka rahmat Tuhanmu lebih baik. So dari segi konsep inilah kita kata, bila orang tu berikan zakat dan sebagainya, dia sebenarnya berikan benda berkenaan atas dasar ujian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri dia, so transit nak pergi mana barang tadi. Itu je. Macam mana orang ada ilmu, dia kena sampaikan. Orang ada harta, dia kena infakkan. Tu je cerita dia. Nothing more than that. Diberi lebih, ditanggungjawabkan. Kalau dia kata tak ada, tak ditanya. Macam orang buta, tak ditanya berkenaan dengan maksiat mata. Ada? Kau ni buta-buta pun buat maksiat mata ni. Mana ada? Kita soal pada orang yang celik. Faham tak? Jadi orang tak ada harta, tak ditanya berkenaan infak. Anyway, jadi tajuk asas tadi, bila kita kata orang tu apa, idea of kalau kita tolong sangat nanti dia akan malas. Bukan dalam Islam. Kita kata benda berkenaan kita pantau, tengok. Tapi untuk kita tak berikan hanya kerana idea dalam kepala kita bahawa orang ni ada ni, ada itu dan sebagainya, tak usah bagi. Tak boleh. Kan? Kita nak suruh dia strip out, buang semua sekali harta dia, jual kereta dia, jual rumah dia untuk dia makan. Tak boleh macam tu. Oh, rumah ada, makanan tak cukup. Pasal apa? Macam kata itu. Kan? Mungkin suami dia dulu ada belikan benda berkenaan. So suami dia mati, tak ada benda dah lah. Kena faham keadaan tadi, konteks tadi. Pasal benda tadi bukan semua benda tu datang daripada milik orang tersebut. Ada mungkin orang hadiahkan. Ada orang hadiah televisyen. Ustaz ambillah televisyen kat rumah saya tak nak tengok televisyen dah, dia kata. Lepas tu ustaz nak buat apa? Letak televisyen kat rumah. Ustaz tak apa, ustaz tengok dokumentari je. Dia cakap macam tu. Masalah juga. Dia kata nak beli, tak beli. Siapa bagi, ada orang bagi. Masalah. Jadi idea of macam tadi kan, kita berikan tadi, jangan ada dalam diri kita ni sebarang perasaan konon macam kalau bagi nanti orang ni malas. Tak. Pasal miskin manusia itu bukan dia pilih. Harta dia tak ada, bukan dia pilih. Pasal apa? Allah Ta'ala yang agih-agihkan. Dan surah apa? Az-Zukhruf tadi, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatin. Allah Ta'ala kata, kami yang agihkan, kami yang berikan. So, jangan orang tu perasan. Jangan timbul dalam diri kita bila kita berikan sedekah sebagainya atau infak, kita hebat. Tak. Makanya kita lihat orang doktor yang kaya yang boleh sedekah banyak, tukang angkat sampah yang biasa duit tak cukup. Kalau ikut dari kerjaya tadi, kita kata doktor lagi mulia. Try tukang angkat sampah, susah kerja. Itu je. Apa jadi? Boleh hidup. Try, tak nak letak sampah kat rumah, jangan buang. Tak seminggu apa jadi. Simple je. Jadi calculation kita kadang kita pelik. Kita rasa kita mulia. Tak, dia mulia juga. Dia orang tu mulia. Walaupun dia angkat sampah, dia mulia. Sebab apa? Sebab perbuatan dia tadi menyebabkan orang lain boleh hidup. Mana kalau tak ada dia, kalau untuk menyebabkan penyakit kan, sampah daripada satu rumah boleh sakitkan satu negara, tu tak? Orang wabak penyakit dia boleh kena satu negara. Tapi doktor tak ada seorang, tak mati semua orang. Untuk maaf cakap lah kan. Bukan kita kata doktor tak penting, tapi soalan, kalau doktor tak ada 10 orang doktor, semua orang mati ke? Bukan orang mati sakit setiap hari. Ke sakit jarang-jarang ke sakit setiap hari? Sakit jarang-jarang. Sampah jarang-jarang buang. Hari-hari. Jadi faham sendirilah. So ikut Nobel, ikut mulia, tukang sampah lagi mulia. It's not about pemilikan. Ia adalah sebenarnya bukan agihan Allah Ta'ala. So every time kita keluarkan duit, jangan keluar daripada kita, kalau bagi nanti kang asyik bagi, nanti dia malas. Oh, tidak. Jangan perasan. Allah tak nak uji kita ketika waktu berkenaan. Kita kedekut, cakap kedekut lah. Saya tak nak bagi sebab saya kedekut. Cakap terus terang. Ini tak nak bagi, entah sedikit ustaz. Entah orang ni, entah. Nak bagi tak nak? Tak nak bagi. Tak nak cakap tak nak bagilah, dah lah. Kan? Kata macam orang tu minta sedekah. Saya bukan tak nak bagi. Saya punya bil tak bayar lagi. Cakap itu lah. Kan betul tak bayar lagi lah. Mana konteks dia memang ketika berikan pada orang miskin tadi zakat, beri. Bukannya pegang tahan kemudian letak ini, tak. Menyusahkan benda berkenaan, Allah tak tanya nanti akhirat nanti.
Itu tanggungjawab kita. Bukan dia kata saya menjaga duit zakat. Zakat bukan untuk dikumpul, zakat untuk diagih. Zakat bukan untuk dikumpul, ia untuk diagih. Kumpul banyak tak agih, tak guna. Pasal matlamat asal dia adalah untuk apa? Sampai ia kepada tangan orang yang miskin. Pasal Allah yang katakan wa atuz zakah, dan berikanlah zakat, bukannya simpan. Okey. Okey, bapaknya dia kerana apa? Kerana dia kata dan dia tidak menyerahkan barang makanan itu kepada mereka adalah tidak diharuskan. Cantumkan putus pula. Diharuskan kerana ketiadaan pemilikan. Mana tak ada pemilikan. So orang miskin tak miliki barang tersebut. So tak sah syarat dia. Tak sah syarat. Jadi daripada lafaz itu saja dah menjadi tafsir di kalangan para ulama berkenaan hukum sebenarnya. Wa atuz zakah. Kalau tak kata ataitum. Mana wa tari fi ma atakallah. Carilah pada apa yang Allah Taala beri pada kamu. Allah Taala bagi untuk kita pakai. Yang ini kita bukan bagi, kita kawal. Tak bagi. Bagi kan? Tak boleh. Bagilah. Benda tu bukan milik kita, itu milik orang. Mana harta zakat tadi adalah milik orang berkenaan. Dan bila kita menginfakkan harta, memang itu hak mereka. Bagi. Itu tak pening kepala. Jangan banyak cakap, jangan macam ni. Mazhab orang lain lah, mazhab saya bagi je. Ada, bagi. Tak ada, cakap tak nak ni. Kalau rasa tak nak bagi, cakap tak nak bagi. Dah. Bagi tahu tak nak bagi. Ada orang jual keropok pun ada juga. Jual keropok, dia kata jual keropok bang. Saya kata saya bukan tak nak jual keropok, tapi tak ada siapa nak goreng kat rumah. Saya tak disekat. Isteri tak bagi makan benda minyak. Jadi dia kata tak nak goreng. Yang tak nak goreng tak apalah, tapi bila tak goreng, kalau tak kat rumah aja lama, tak guna juga. So last sekali saya kata macam itulah. Lepas tu saya kata tak makan lagi. Duduklah makan. Duduk makan kita bayar. Maksudnya kita bukan tak nak bagi duit pada dia. Kita katakan dia, tak makan, ajak makan. Duduklah makan, saya bayar. Cakap yang tu. It's better for you to do that. Mana kau mungkin dia lapar, dah haus, dahaga, nak minum air je, tak apa, duduk minum air. Bagi makan. Mana kita nak beli benda berkenaan, dia dandan kan. Nak pergi dah beli, nak pergi agihkan pula, bukan kerja kita. Abang belilah pergi hadiah kat orang. Hadiah kat siapa? Pasal jiran sebelah rumah, orang Terengganu. Tiap kali bapak dia datang ambil keropok. Sebelah kiri pula asyik hilang pasal dia baru beranak, anak kan, dia dapat anak baru. Lepas tu dia best je apa? Beli rumah dekat Shah Alam. Bapak yang lelaki asal Keramat, bapak yang perempuan Kampung Nahoda. Kampung Nahoda dekat Selayang. Jadi bila start daripada nak start bersalin, duduk lepas sana, tak boleh balik rumah dah. Kosong berapa minggu, berapa bulan dah. Setahun apa. Kan? Dihilang. Start Ramadan tahun lepas lah. Ramadan tahun lepas. Dihilang. Pasal apa? Pasal terhilang. Jadi konsep benda ni kena jaga. Bab ni kena jaga. Jadi zakat itu kena sampai, bukan disimpan. Okey? Jelas? Baik, sambung sikit lagi. Seterusnya, ketiga, telah berdalil sebahagian para ulama dengan firman-Nya Ta'ala, firman Allah Ta'ala, dan rukuklah bersama orang yang rukuk, warka'u ma'ar-raki'in, ke atas kewajipan solat berjemaah. Ada para ulama ambil ayat ini sebagai dalil wajib solat berjemaah. Berkata Ibn Taymiyah rahimahullah, adapun berjemaah sesungguhnya ia adalah sunnah. Ia adalah sunnah dan dikatakan juga itu sunnah. Tapi dikatakan juga dan dikatakan ia adalah wajib secara kolektif, secara keseluruhan. Maksudnya kalau tak berlaku benda berkenaan, dia kata dia kolektif. Dan maksudnya kalau orang ramai tak buat langsung, semua kena dosa. Itu maksud yang masuk ke kolektif, masa fardu kifayah. Kan? Maksud kolektif lah, bukannya seorang-seorang, tapi secara berjemaah, secara perkampungan, negeri, negara, kena ada jemaah tu berlaku. Tapi ada juga dia kata, dan dikatakan juga ia adalah wajib secara individu. Every person tadi kena. Ini ditunjukkan oleh kitab dan juga sunnah, kerana Allah SWT memerintahkannya ketika ketakutan. Ketika ketakutan pun ada solat berjemaah, maka ketika aman lebih utama dan lebih pasti. Kan ada dalam solat, dalam Quran Karim ajar kita solat khauf. Solat khauf tu dibuat bukan seorang-seorang tau. Solat ketakutan dibuat berjemaah. Dibuat dalam berjemaah. Ia solat peperangan, ada peperangan kan? Nak berperang tu, solat berjemaah, bukan solat gosok lalu, tak ada. Solat tu berjemaah. Dalam keadaan ketakutan tu dibuat berjemaah. Macam mana lah kalau kata ketika aman? Mesti lagi ditekankan. Pasal orang tu salah faham bila dia kata dia tak wajib. Memang tak wajib kalau itu fahaman dia. Tapi kalau kita perhatikan balik, Nabi SAW sendiri secara asasnya baginda tidak laksanakan semayang yang berseorangan kecuali dalam masalah solat-solat sunat. Adapun solat yang fardu, Nabi akan laksanakan bersama berjemaah. Bersama jemaah.
Jarang sekali. Memang tak ada langsung lah, boleh kata tak ada langsung, kecuali berjemaah. Kalau solat fardu, solat sunat dia Nabi akan buat dalam rumah saja. Jadi Nabi tak ajak berjemaah untuk tersebut. Ada berjemaah tengah-tengah malam, bila Ali ikut sekali, Ibnu Abbas ikut. Tapi untuk panggil orang semua ramai-ramai, tidak. Solat raya cuma Jumaat dia berjemaah, atau solat hari raya dia berjemaah. Okey. Solat istisqa minta hujan berjemaah. Solat gerhana minta berjemaah. Tapi kalau dia kata solat ketika ketakutan, solat itu dilaksanakan berjemaah. Apakah lagi kalau kiranya ketika mana apa? Ketika dalam keadaan aman. Ketakutan musuh nak serang ni, sembahyang apa? Zuhur, asar, kena buat dalam keadaan berjemaah. Takkanlah bila aman. Maksudnya kalau ketakutan kena berjemaah, kena time aman lagi, pastilah kena buat. Itu maksud dia. Dan ni dengan juga telah berfirman Allah Ta'ala, warka'u marraki'in, dan rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Ini adalah perintah untuknya. Ini pendapat Ibn Taymiyah rahimahullah. Namun sekumpulan dari fuqaha di antara mereka adalah ulama-ulama Hanafiyah dan satu pendapat, dan ulama-ulama Syafi'iyah dan satu pendapat, dan kebanyakan ulama Malikiyah berjemaah adalah sunat muakkad sahaja. Riwayat lain di sini ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah adalah wajib, atas kewajipan individu. Dan inilah mazhab ulama Hanabilah. Hanbali wajib. Dia letakkan benda itu adalah wajib. Berjemaah itu adalah wajib. Ada mazhab Syafi'i, dia adalah sunat muakkad saja. Dia berdasar pada keadaan dia lah. Pasal bagi mereka yang kadang ada separuh macam Nabilah, dia tengok kata Nabi tak pernah tinggalkan, maka kena buat. Kena buat, mesti macam tu. So jadi konsep berkenaan dengan solat jemaah tadi, ia adalah satu bentuk yang ditekankan sangat-sangat. Bahkan sebahagian daripada ayat ini, ada para ulama mengambil hukum wajib ke atas each individu. Lebih lelaki lah, perempuan tak ada. Pasal dari segi praktikalnya, perempuan tak diwajibkan benda berkenaan. Nak pergi berjemaah di masjid, digalakkan, tak masalah. Suami jangan halang. Nabi kata jangan halang, jangan sekat mereka pergi masjid. La tamna'u ima Allah masajidallah. Nabi dah digalakkan untuk lelaki jangan sekat. Okey, tapi dalam masa sama mereka solat di rumah lebih baik daripada solat mereka di masjid. Faham okey. Dan terakhir, rukuk. Rukuk adalah daripada perkara-perkara fardu solat. Kerana Allah Ta'ala firman, warka'u wasjudu. Rukuk ada dan sujudlah. Di antara movement solat. Kita dalam tajuk movement solat ni, kita kata Nabi SAW ajar pada para sahabat Nabi. Dan bentuk tersebut macam itulah. Dia bukan diilhamkan oleh Allah Ta'ala melalui Isra Mi'raj, Nabi naik langit pertama, nampak sekian. Itu semuanya adalah di antara sebutan atau perkataan orang-orang tertentu tanpa dalil. Dalil daripada Nabi tak ada menyatakan bahawa solat tadi datang dengan bentuk macam tu. Bahkan kita kata tajuk solat ini para ulama bahaskan dan kata memang ada sebelum daripada Isra Mi'raj sendiri Nabi solat. Cuma cara Nabi solat tadi tak diketahui macam mana. Bahkan mungkin ada kebarangkalian ia adalah serupa dengan apa yang kita laksanakan. Sebab para anbiya agama dia satu. Bahkan keturunan Ibrahim AS dan Ismail AS yang mana yang mendiami di Mekah dahulu, Quraisy adalah keturunan Ismail. Sebab kenapa mereka punya point berkenaan dengan Kaabah itu rumah Allah dan sebagainya, mereka terima turun-temurun. Dan tak mustahil turun-temurun bersama-samanya itu adalah ibadat-ibadat dan cara peribadatan yang khas. Orang-orang Yahudi pun dia hilang benda berkenaan, dia tinggalkan kitab dia orang, tak tahu solat macam mana. Orang Kristian nyanyi je. Dan menyanyi, duduk masuk gereja nyanyi. Kita pun nak nyanyi juga sekarang ni. Kan? Seronok nyanyi. Tak ada kerja lain. Sampai last sekali kita kata kita lupa apa nama syariat tadi. Sebab kenapa bila peninggalan solat ini adalah benda yang berat. Mana hatta mazhab Syafi'i ada Imam Syafi'i rahimahullah, dia keluarkan fatwa bahawa siapa-siapa tak solat dibunuh. Bukannya dia tanya, panggil dan sebagainya, suruh bertaubat, diterangkan balik, tak nak dengar, bunuh. Kan, tak nak bertaubat, tak nak solat, bunuh. Sebab dia viral, benda ni akan merebak. Seorang tak solat akan lahirkan anak yang tak solat. Anak yang solat akan lahirkan cucu tak solat. Dia akan jadi macam berebak tau. Satu kampung nanti. Betul tak solat, lepas tu kaya pula. Ish, tak solat pun kaya. Yang ni pakcik ni pergi kebun-kebun pagi-pagi, solat subuh berjemaah kat surau, tak kaya-kaya pun. Ini kaya walaupun apa? Tak solat lagi bagus. Salah. Ini ujian Allah Ta'ala beri berat sebenarnya. Mana jadi masalah orang tu lupa sebenarnya solat itu bukan mendatangkan rezeki. Tak ada kaitan rezeki pun.
Rezeki kita solat ke tak solat ke, Allah Ta'ala kawal rezeki kita berdasar pada apa yang dia nak agih kepada kita. Bukan berkaitan tajuk masalah kita ada solat ke tidak. Faham tak? Bila tengok orang tu miskin, tak solat dah ni. Tak, jangan. Jangan cakap macam tu. You know such thing. Faham tak? Tak ada di Islam dia ajar macam tu. Padahal kita nyari rezeki bukan berkait dengan masalah benda berkenaan. Memang Allah Ta'ala sempitkan hidup seseorang itu ikut keadaan dosa masing-masing. Tapi ada kalanya Allah Ta'ala akan beri kelapangan pada kehidupan seorang tu sampai dia lupa dia berdosa. Until dia lupa dia berdosa. Kan? Dia buka, dia mudah. Last dia lupa. Ha? Ada dosa ke? Ada dosa ke? Dia tanya, ada dosa ke? Ada orang fikir macam tu sebab terlampau dia buka sangat. Allah Ta'ala bagi dia hanyut. Sampaikan dia lupa dia sebenarnya orang yang berdosa. Tu benda ni kena faham Pasal kita bukan semua musibah tadi tu Allah timpakan hanya kerana dosa. Bahkan ada untuk ujian. Para anbiya yang kena cerca, kena maki. Dosa apa dia buat? Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh. Dosa apa dia? Apa dosa dia ada? Musa AS kaum tak dengar cakap. Dosa apa dia ada? Bila ada orang tu kata anak tak dengar cakap, mak bapak salah. Dosa. Dosa mak bapak lebih bukan anak tak dengar cakap. Ini kena masalah sikit. Orang cakap macam ni, kena starlight kepala. Tak, serius. Tak, dia tak baca sejarah ke? Tak baca sejarah ke? Para anbiya, diorang macam Nabi Musa disakiti oleh kaum dia sendiri, yang dia bawa lintas lautan, minta turunkan makanan dari langit, ketuk batu keluar mata air minum. Dia kaum disakiti dia. Tiap kali dia cakap, dia memainkan, kau memainkan kami ke Musa atau takhiduna huzwa, dia memainkan Musa AS. Ini berkali-kali. Adakah Musa ada dosa? Soalan. Dosa Musa ke? Ni Musa berdosa tu sebab kaum tak dengar cakap. Ada idea yang tu? Salah. Mana boleh cakap yang tu? Pasal apa? Musa AS Nabi. Seorang Nabi adalah maksum daripada dosa. Kesalahan, kalau dia kata berlaku kesilapan tadi, untuk paduan ummah. Bukannya untuk menjadi kerana kesalahan dosa dia banyak maksiat, maka Allah tak mudahkan hidup dia. Serius kehidupan Musa AS terganggu dengan kaum dia cukup teruk. Sampaikan Nabi SAW tiap kali ada para sahabat ke orang badui cakap bukan-bukan ke dan sebagainya, Nabi kata apa? Rahimallahu Musa. Semua tak rahmati Musa. Dia disakiti lebih teruk daripada ini. Seorang lelaki ada datang, Nabi agihkan ketika perang Hunain. Nabi agihkan harta rampasan perang Hunain tadi, agihkan kepada banyak orang mu'alaf. Ada yang keluar berkata apa? Hei Muhammad, berlaku adil lah. Dia cakap itu. Dia cakap itu pada Rasulullah SAW. Lepas tu Rasulullah kata apa? Kalau aku tak berlaku adil, siapa yang berlaku adil? Kalau bukan aku berlaku adil, siapa yang berlaku adil? Pasal kita tahu Nabi Muhammad punya tindakan adalah arahan wahyu Allah. So tak ada siapa patut berkata apa hal dia buat macam ni. Yang sepatutnya dikatakan oleh semua orang adalah sami'na wa ata'na, bukan persoalkan. Bila dipersoalkan Nabi SAW, Nabi jawab apa? Dia kata Allah Ta'ala rahmati Musa. Dia disakiti lebih teruk daripada ni. Lagi teruk dia kena. Tapi bukan teruk dia kena tadi kerana dosa. Yang salah faham. Sebab kenapa sempit hidup, mudah hidup, bukan dengan sebab masalah dosa tadi. Yang sebab itu kita kata macam balik asas tadi, perkara-perkara fardu dan solat kan, pelaksanaan solat tu. Kita tak tahu sebelum daripada Islam dahulu apa cara solat mereka. Tapi memang kita lihatlah, kita perhatikan bahawa ada kesamaan bila ada orang tunjukkan dalam YouTube orang Yahudi solat. Ada rokok, ada sujud dan sebagainya. Cuma movement dia tadi laju sangatlah. Kan itu ada juga orang Islam semayang macam tu. Semayang patuk ayam. Kan, dia patuk ayam. Dia mahir. Kan biasa orang nak sebut Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal. Lama dia kata. Kan? Ini laju punya pejam mata sudah sampai dah. Dia mahir solat. Masyarakat tak pergi tengoklah. Dia kalau main dengan imam dia tak boleh laju. Cuma yang seorang tengok. Nak baca lama-lama tu, lama sangat ni. Kan? Baca sekali je. Sekali je cukup dah. Pasal apa? Sekali pun subhanallah dah kira dah. La ilaha illallah syarikalah. Apa benda nak kejar apa? Cerita Korea lupa. Ini masalah juga kan, masyarakat kita ni dia pelik sikit. Jadi kita kata apa, memang sebelum daripada Islam Mi'raj tak diketahui bentuk solat tu macam mana. Tapi memang datang nas-nas yang datang, hadis-hadis yang datang, kisah sirah yang datang menceritakan bahawa Nabi pernah solat, kemudian dikacau oleh Abu Jahal dan sebagainya. Ada tuangkan Nabi dengan sujud dituangkan. Maksud dia perbuatan movement tu ada, tapi kita significantly macam mana tak tahu. Sehinggalah bila difardukan, barulah timbul tajuk kita kena solat macam mana Nabi solat.
Terus berkata sallu kama ra'aitumuni usolli. Solat macam kamu lihat aku solat. Mana dahulu, mana kemudian, rukuk dulu sebelum sujud. Ya. Bukan sujud dulu baru rukuk balik. Tidak. So apa Nabi tunjukkan solat tadi? Itulah bentuk movement dia. Dan rukuk salah satu di antaranya. Cuma macam mana Nabi tahu? Bukan kerana berdasar pada ketika Isra Mi'raj. Langit pertama nampak malaikat sujud, berdiri. Langit kedua, malaikat rukuk. Langit ketiga, malaikat iktidal. Langit keempat, malaikat sujud. Lepas tu, di kelima, duduk balik. Kenapa tak tujuh? Tidak tujuh tu. Orang Melayu kita, tak tahu bukan Melayu lah. Ni kadang benda ceni kita kata, kan, bijak. Bijak sangat. Dia relate kan, macam mana persamaan. Ni tujuh. Kemudian tengok langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Tu malaikat ada kat situ tu. Nabi ilham. La syarikalah. Tak boleh. Benda tadi memang ditunjukkan kepada kita oleh Nabi SAW macam itulah. Sebelum wajib, mungkin tak ada penekanan tentang cara solat tadi. Lepas diwajibkan, maka timbullah keprihatinan terhadap solat itu macam mana. Sebelum diwajibkan, maka mungkin orang ibadat tadi hanya setakat orang duduk diam, ingat Allah dah cukup, sebut nama Allah dah cukup. Tapi bila lepas diwajibkan, maka orang tumpukan keperhatian. Dan rukuk adalah salah satu di antara pergerakan-pergerakan solat tersebut. Kenapa? Nabi dah terima wahyu Allah Ta'ala, bukannya daripada ilham-ilham. Mungkin ada berlaku sebelum tu, wallahu a'lam. Dan kalau orang tanya sebelum daripada kita, macam manakah kaum terdahulu solat? Kalau orang tanya macam tu, baca pada diorang ayat 141, 44. 144. Dia dua kali. Dia kalau buka Quran, ni Ramadan kan buka Quran kan? Okey. Juzuk pertama, helaian terakhir. Helai terakhir. Ini saya kulusul fahak kan? Mana maksud dia helai terakhir juzuk pertama tu. Ayat pertama, ayat terakhir muka surat ni, dan ayat terakhir muka surat satu lagi. Dia macam ni kan? Mana pula Quran kat sini hilang? Ada Quran. Dia ambil lah. Okay. Ni saya kulusul fahak kan? Ni helai terakhir. Ayat dia yang last sekali. Last sini. Ayat tersebut berbunyi, Allah nyatakan, tilka ummatun qad khalat. Tilka ummatun qad khalat. 141. 141. Mana ayat terakhir juzuk pertama dengan muka surat yang terakhir, muka surat sebelumnya. 141 dengan 134. 141, 134. Dua ayat sama. Dua ayat. Satu sini, buka sini, satu sini. Jangan tanya rahsia dia pula. Saya tak kerja bagi rahsia kat orang. Okey. Jadi kata tilka, ayat tu bunyi tilka ummatun qad khalat. Itu umat, bangsa yang telah berlalu. Lepas ayat ni datang lepas cerita tentang kisah Ibrahim, lepas cerita tentang kisah Bani Israel. Maka Allah Ta'ala datangkan tilka ummatun qad khalat. Itulah bangsa, umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat. Untuk mereka, untuk dia, apa yang dia kerjakan. Walakum ma kasabtum, dan untuk kamu apa kamu kerjakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kamu tak ditanya berkenaan apa mereka kerjakan dahulu. So tak usah tanyalah macam mana Nabi Ibrahim solat, macam mana Nabi Ibrahim solat, tak tanya. You don't have to ask. Kamu dengan amalan kamu, mereka amalan mereka. Mereka buat apa kamu tak ditanya. Kamu tak ditanya berkenaan apa mereka buat dahulu. So tak usah tanya solat mereka macam mana. Tahu kena tahu solat mereka, tak payah tahu pun. Yang kata sibuk nak tahu kenapa? Rahsia dia, tak ada rahsia-rahsia. Tak ada rahsia-rahsia. Orang kita suka rahsia kan? Apa rahsia huruf ini? Apa rahsia sekian-sekian? Ngarut je. Ya. Jadi 134, 141 ayat juzuk pertama surah Al-Baqarah Ta'ala akhiri dengan itulah bangsa telah lalu, untuk mereka apa yang mereka kerjakan, untuk kamu apa yang kamu kerjakan. Kamu takkan ditanya berkenaan apa mereka dahulu lakukan. So, itulah pengakhiran kita. Jelas? Baik, kita berhenti kat sini. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Dia Ramadan kita punya kelas pagi berjalan macam biasa kecuali ustaz tidur. Okey. Dan dia 10 akhir nanti baru kita stop kelas. 10 akhir. Untuk bagi peluang pada siapa nak iktikaf dan sebagainya. 10 akhir Ramadan kita akan stop. Tapi ada kata yang awal ni kita akan terus berjalan macam biasalah. 20 hari pertama satu Ramadan kelas kita berjalan macam biasa. Tak ada cuti lah. Tak ada cuti Jadi siapa yang pagi-pagi tu mampu larat, tak letih sangat dan sebagainya, datanglah sambung kelas Baik, kita berhenti kat sini. InsyaAllah kita masuk nanti pada masa yang akan datang, minggu akan datang. InsyaAllah
berkenaan akhlak Islam dan adab-adab syariah yang diperolehi daripada ayat berkenaan. Ayat yang kita baca tu, apa adab dan akhlak yang ada dalam tu. Baik, berhenti sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.